Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi lagi dimuliakan. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita sama-sama bersua pada malam yang berbahagia ini dalam satu program sembang santai ataupun satu program berbentuk forum bagi membincangkan tentang satu isu yang membimbangkan, satu isu yang menggerunkan, satu isu yang telah menggegarkan dan melumpuhkan hampir satu dunia. Dan ada juga yang telah menyebabkan berlakunya perceraian, kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan dan banyak lagi kesan-kesan negatif dalam kehidupan masing-masing. Jadi ini merupakan satu topik perbincangan yang serius. Namun insya-Allah kita akan cuba untuk mengupas secara santai, secara semi formal dengan harapan agar tuan-tuan dan puan-puan dapat menggarap dan memahami segala isi penting yang akan dikongsikan oleh panelis kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi lagi dimuliakan. Kanser adalah satu penyakit kronik yang kerap berlaku dan boleh menyerang sesiapa sahaja. Dia tidak kira umur, tidak kira jantina, tidak kira bangsa. Sejak 2 dekad yang lalu, kanser adalah salah satu daripada 5 penyebab utama kematian yang telah berlaku di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi Hari Kanser Sedunia disambut setiap 4 Februari setiap tahun di seluruh dunia. Dan pada tahun ini, Hari Kanser Sedunia mengekalkan tema I am and I will. Saya akan dan saya boleh, yang mengajak kita semua individu di dunia ini untuk memainkan peranan masing-masing dalam mencegah dan mengawal kanser di negaranya. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi lagi dimuliakan. Jadi tajuk forum kita pada hari ini sebenarnya berkisar mengenai isu coronavirus 19. Namun bertepatan dengan sambutan Hari Kanser Sedunia, sembang santai kita pada malam ini akan berfokuskan kepada kanser dan COVID-19, cabaran merawat kanser sewaktu pandemik. Sebelum saya memperkenalkan panelis kita pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kita iaitu Persatuan Perubatan Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai Imam yang sudi untuk menyebut saya sebagai pemudah cara untuk program pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, saya ingin memperkenalkan panelis kita pada malam ini yang bukan kalang-kalang orangnya. Panelis kita yang pertama yang saya ingin perkenalkan ialah Dr. Shazril Imran Shaukat. Beliau merupakan seorang doktor pakar onkologi dan radioterapi dan juga pensyarah pelawat di Institut Perubatan dan Pergigian Termaju IPBT USM Kampus Bertam. Assalamualaikum Dr. Shazril. Waalaikumsalam Dr. Mekdad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ceria tengok Dr. Mekdad. Alhamdulillah, sinilah kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Shazril Imran, beliau mendapat ijazah sarjana muda perubatan di University of Leicester, UK. Beliau pernah menjadi pegawai perubatan dalam pembedahan am di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani sebelum menjadi pensyarah di IPPT USM dan seterusnya melanjutkan pelajaran dalam bidang onkologi di Manchester, UK. Dr. Shazril, peminat MU Man City saya. Allah, Man City ya. Allah, kita lain. Generasi muda ni Man City kita. Baik, terima kasih Dr. Shazril Imran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, panelis kita yang kedua iaitu Dr. Muhammad Yusri Musa. Beliau merupakan pensyarah perubatan di USM Kampus Bertam dalam bidang otorhinolaryngology ataupun ENT. Assalamualaikum Dr. Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dr. Alhamdulillah. Oh, malam-malam pakai aircon Sejuk Sejuk buka aircon. Buka aircon. Okey.
Dr. Yusri merupakan lulusan ijazah doktor perubatan pada tahun 2001, pernah berkhidmat di beberapa buah hospital, antaranya HKL, Hospital Sungai Petani dan HUSM. Dilantik sebagai Presiden Imam pada Disember 2020, baru saja Dr. Yusri? Ya, baru saja. Baru saja. Memang layak. Selayaknya, Alhamdulillah. Tugasan klinikal beliau beliau memang banyak mempunyai pengalaman tugasan klinikal tertumpu dalam bidang kanser kepala dan leher, head and neck, dan merupakan perintis bersama dalam teknik hybrid brachytherapy intensity modulated radiotherapy. Berbelit lidah Dr. Yusri ya. So hybrid ini untuk rawatan kanser lidah yang pertama seumpamanya di dunia dan diiktiraf oleh Electa Brachytherapy Academy Netherlands sebagai satu-satunya pusat latihan brachytherapy untuk kanser kepala dan leher di Asia Tenggara. Masya Allah. Dan beliau juga terlibat dalam pelbagai penyelidikan lah dalam ujian klinikal dan juga penyelidikan klinikal. Betul Dr. Yusri ya? Adalah sikit. Adalah sikit, Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dikasihi lagi dimuliakan. Pada malam ini kita bersiaran secara langsung di media sosial Facebook. Saya mohon jasa baik semua untuk kongsi program kita pada malam ini di akaun masing-masing dan ajak rakan taulan kita untuk sama-sama mendengar perkongsian daripada kedua-dua panelis kita pada malam ini. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan yang ingin diajukan, insya-Allah boleh tulis di ruangan komen dan kita akan cuba untuk menjawab sebanyak yang mungkin pertanyaan jika masa mengizinkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, elok rasanya kita mulakan sembang santai kita pada malam ini. Baik, soalan pertama lah sebagai pembuka bicara kita. Saya nak tanya kepada Dr. Syaril Imran. Boleh tak Doktor ceritakan sedikitlah secara ringkas apa itu kanser dan apakah rawatan yang ada setakat ini? Dipersilakan Dr. Syaril. Baik Dr. Mihdad, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Mihdad, kepada Dr. Yusri selaku Presiden Imam atas jemputan. Walaupun saya ahli imam yang paling domen sekali yang dah lama tak aktif tu, tapi sedikit sebanyak apa yang saya boleh sumbang, insya-Allah saya akan sumbang. Jadi saya ada prepare sedikit slide tentang apa itu kanser. So dengan infografik ini kita boleh menjimatkan masa. Pada masa yang sama kita boleh capai message dengan baik. Ya, boleh nampak ke sekarang slide tu? Masih belum. Okey, kita tunggu saudara Yusof kita. Baik, tak apalah saya mulakanlah. Jadi memandangkan dia sembang santai kan. Jadi kanser tu adalah sel badan kita sendiri. So sel badan kita sendiri yang menjalani mutasi, mutation dalam istilah bahasa Inggeris, dia bertukar menjadi sel yang berbahaya dan tidak baik. Dan sel-sel ni dia jenis yang ketegak, dia jenis yang tak akur kepada central command body kita. Maksudnya dia tak akur kepada arahan tuan punya badan. Dia membesar, dia membiak, dia menghancurkan sel-sel baik yang lain ikut suka hati dia tanpa dikawal. So benda ni, apa-apa benda yang membesar tanpa kawalan adalah tidak baik. Jadi dia membesar tanpa sebarang perancangan, dia mengganggu gugat benda sel-sel yang baik dan ini terjadi akibat mutasi DNA. Apa sahaja yang menyebabkan mutation, DNA mutation, itu boleh menyebabkan kanser. So dia bukannya penyakit kuman ataupun kita hinggap daripada orang lain ke, kita berjangkit pada orang lain. Dan kanser ni tak sama dengan COVID. Jadi dia akibat penyakit mutasi DNA. Dia seolah-olah orang kata rampasan kuasa dilakukan oleh sel-sel yang tidak baik atas sel-sel yang baik. Jadi kita tak boleh menyokong mana-mana bentuk rampasan kuasa sebagai contohlah. Jadi bila dia menyebabkan yang sel-sel kanser ni, dia menyebabkan kerosakan mekanikal, hormonal dan fiziologi ke atas badan kita. Jadi itu yang akan menjejaskan setengah sakit, akan mempunyai sakit, akan mempunyai ketulan, akan mempunyai sistem hormon yang tidak seimbang, kurang selera makan, ya, hilang berat badan dan sebagainya. Dan setelah mutasi berlaku, sel tu bercabang. 1 cm ketulan kanser tu mempunyai biasanya 1 bilion sel kanser. Jadi from 1 cm it grows to it has 1 billion sel kanser. Jadi
Apa rawatan yang ada, ikut soalan Dr. Midat yang seterusnya, rawatan adalah rawatan anti-kanser untuk membunuh sel kanser. Kalau kita tengok sel kanser itu, jika dia localize, ada dekat satu tempat sahaja, tak ada dekat tempat lain, maka rawatan dia lebih mudah. Jika penyakit itu dah merebak ke seluruh badan, maka rawatan dia sukar sedikit. Jadi dari segi kita nak berhenti tu azan ke? Boleh kot kita berhenti Ustaz? Untuk azan lah. Betul. Ya, kita berhenti Ustaz untuk azan lah. Baik, rasa boleh kita sambung ya Dr. Imran? Ya, okey. Jadi kalau boleh nampak slide kan? Ya, boleh. Teruskan. Ya. Okey. Jadi kalau kita daripada slide tadi, kita dah go through in terms of macam mana sel tu berkembang. Dan apa penyebab kanser? Penyebab kanser dia boleh diwarisi ataupun dia boleh diperolehi daripada persekitaran. Namun kita boleh explain 30 hingga 40% kenapa kanser terjadi. 60% kejadian kanser tu kita tidak tahu sebabnya. Jadi kita tidak tahu, kita masih belum tahu. Kita anggap tu sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Insiden di Malaysia ingin saya kongsi tahun 2020 sebanyak 48,000 kes kanser setahun, dan kanser payudara di tangga pertama diikuti dengan kanser kolorektal, dan kedua, ketiga kanser paru-paru, dan kanser hidung nasopharyngeal carcinoma yang berada di dalam tangga keempat. Ada kanser yang baik, ada kanser yang tidak baik. Jadi inilah penting ilmu yang kita perlu dalami. Lagi kita dalami ilmu, lagi kita menjadi arif dalam bidang tersebut. Antara kanser-kanser yang baik adalah kanser prostat, kanser thyroid kecuali anaplastik, kanser payudara dikategorikan sebagai kanser yang baik. Ada pula kanser yang tidak baik, contohnya seperti kanser pankreas, kanser hati ataupun kanser paru-paru. So kanser paru-paru walaupun common, lazim terjadi, tapi dia antara 3 kanser yang agak agresif. Dari segi rawatan kanser, soalan Dr. Mikdad tadi, dia ada 2 strategi kita. Strategi sama ada kita kena pasti sama ada kanser tu
tertumpu ataupun dah merebak. Jika kanser itu tertumpu di satu tempat, localized disease, maka rawatan dia pertama sekali adalah pembedahan. Kalau boleh bedah, kita bedah, buang. Kalau tak boleh bedah, kita mempunyai kaedah-kaedah lain seperti radioterapi ataupun radiosurgery, nama dia SRS dan SRT. Jika penyakit itu telah merebak, maka rawatan dia kita adalah sistemik. Maksudnya rawatan di mana ubat itu pergi ke seluruh badan. Antara contoh rawatan adalah hormonal terapi, kemoterapi, monoklonal antibody, terapi bersasar dan imunoterapi. Yang menarik tentang imunoterapi adalah yang kita boleh kongsi dengan COVID. COVID membuatkan pesakit mempunyai kesan-kesan yang teruk, sebilangan pesakit mempunyai kesan yang teruk apabila COVID ini menghasilkan hyperimmune response. Hyperimmune response ini menyebabkan radang di paru-paru dan menyebabkan kematian. Itu yang bahaya dengan COVID kerana dia stimulatekan sistem imun badan kita untuk bertindak lebih agresif daripada sepatutnya sehingga membunuh diri sendiri. Imunoterapi pula dalam bidang kanser, dia modulatekan menggunakan sistem imun badan kita untuk membunuh sel kanser. Jadi ada sedikit kesamaan yang kita boleh kupas nanti. Jadi itu jawapan kepada dua soalan Dr. Mikdad. Mungkin Dr. Syazril, mungkin dipanjangkan sikit. Punca kanser inilah sebab ada yang kata dia berkaitan dengan pemakanan, ada yang kata dengan rokok lah, dengan macam mana tu. Jadi apa sebenarnya punca tu? Jadi punca telah dikaji. Yang kalau punca yang dah dikaji ni kita dah orang kata simpulkan dalam satu infografik yang Dr. Mikdad dan hadirin boleh tengok sekarang ni, dihasilkan oleh Cancer Research UK. Dan kita lihat punca-puncanya dikategorikan dalam bulatan. Lagi besar bulatan tu maksudnya lagi besar pengaruh punca tersebut ke atas kanser. Jadi kalau Mak Saleh kata the biggest elephant in the house, maksudnya punca utama kanser nombor satu adalah rokok. Dan kita tahu memang rokok itu hukumnya haram. Jadi benda yang orang kata jauh daripada fitrah tu selalunya menjadi punca kanser. Benda yang dekat dengan fitrah tu biasanya tidak menyebabkan kanser. Contohnya kalau susu dan arak. Arak tu adalah penyebab kanser. Susu tidak menyebabkan kanser. Sebagai contoh. Itu simple prinsipal kita boleh guna. So if we go through sekarang ni, punca utama adalah rokok. 90% kanser paru-paru terjadi akibat rokok. Kalau di Malaysia ada 10,000 kes kanser paru-paru, jika seluruh rakyat Malaysia berhenti merokok, kes insiden kanser paru-paru akan turun daripada 10,000 kes tinggal 1,000 kes saja. Jadi tak perlu ubat-ubat canggih, tak perlu rawatan kemoterapi, radioterapi, pembedahan dan sebagainya. Jika kita boleh elak merokok saja. Dan merokok bukan saja menyebabkan kanser paru-paru, dia menyebabkan kanser mulut, kanser peti suara, kanser nasopharyngeal cancer, kanser pundi kencing dan sebagainya. Nombor dua, overweight, kegemukan. Kalau kita tengok apa sunnah pun Nabi tak suka sahabat-sahabat yang gemuk. Jadi kita ikut sunnah tu insya-Allah risiko kita kurang. So kegemukan, so overweight di Malaysia ini satu epidemik lah. Kalau di COVID tu pandemik, di Malaysia ni overweight ni epidemik. Kegemukan ada kaitan dengan sekurang-kurangnya 10 jenis kanser, daripada kanser meningioma kepala hinggalah ke kanser usus, hinggalah ke kanser payudara. Kurang makan buah-buahan dan sayur-sayuran, low fruit and vegetable intake, itu menyebabkan kanser. Alkohol, jadi arak menyebabkan kanser. Sesetengah jenis pekerjaan, contohnya pekerjaan yang terdedah kepada X-ray atau sinar X ataupun kepada ultraviolet, sebagai contoh pramugara-pramugari dan sebagainya, pilot. Ada juga pekerjaan-pekerjaan dalam industri, contohnya kalau yang bekerja dalam industri cat, dia mempunyai risiko untuk kena kanser pundi kencing. Ada yang bekerja di latex ataupun getah mempunyai risiko untuk kena kanser buah pinggang dan pundi kencing. Bahan-bahan kimia, asbestos dan sebagainya. Selain itu, sunlight dan sunbed ni lebih kepada orang-orang berkulit putih lah, Mak Saleh lah, bukan kita, yang terdedah kepada UV berlebihan. Infection, maksud dia dari segi setengah infection menyebabkan kanser, contohnya virus HPV, virus Epstein-Barr virus, menyebabkan nasopharyngeal carcinoma. HPV boleh menyebabkan kanser oral ataupun kanser cervix.
Red meat, makan daging merah berlebihan. Jadi lembu atau kambing, bukan lauk daging merah tu dah, tapi daging merah tu sebenarnya kambing atau lembu berlebihan, bukan tak boleh, boleh tapi berlebihan. Itu yang menyebabkan kanser, terutama kanser usus. Radiasi yang tidak dikawal dengan baik, low fiber diet, kurang makan fiber. Kalau kita tak aktif, kurang bersukan, boleh menyebabkan kanser. Tidak menyusu badan, kalau kita tak, untuk wanita-wanita tidak menyusu anak-anak, meningkatkan risiko kanser payudara. Garam boleh jadi punca kanser, bukan garam yang digunakan untuk masak, tapi garam yang biasanya digunakan untuk perak makanan, untuk fermentation, contohnya seperti ikan masin ke telur masin dan sebagainya. Dan akhir sekali, HRT, hormone replacement therapy. So sekiranya wanita-wanita nak mengambil HRT, perlu menjalani kaunseling dan jumpa pakar dahulu. Tidak boleh diambil saja over the counter di farmasi. Oh, nampak macam banyak sangat benda yang kita kena elak tu kan? So benda ni agak detail, disediakan dengan cara infografik yang mudah untuk diambil iktibar oleh kita lah. Baik. Terima kasih banyak Dr. Syazrin Imran. Cuma satu Dr. Syazrin Imran, tadi doktor ada sebut tentang kanser baik dan kanser tak baik tu. Dia maksud dia kanser yang agresif dan kurang agresif ke maksud dia? Ya, betul. Oh, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu mukadimah sembang santai kita hari ni. Bila kita dah dengar pun punca-punca penyebab kanser tu jadi agak menggerunkan sedikit. Tapi jangan risau, insya-Allah itulah fungsi kita nak berkongsi pada malam ini agar tuan-tuan dan puan-puan tahu sedikit sebanyak tentang kanser, agar kita dapat jaga diri kita sendirilah, insya-Allah. Baik, saya nak pergi kepada Dr. Yusri pula lah. Dr. Yusri, kalau ada tak cara untuk kita mengelakkan diri daripada kita nak dapat kanser ni? Dr. Yusri, sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih saudara Dr. Begdad, moderator pada malam ni, juga Dr. Imran. Baik, tadi kita telah mendengar dengan panjang lebar berkenaan dengan apa itu kanser dan apakah sebab-sebab yang menyebabkan kanser. Jadi betul. Kalau kita tahu sebab-sebab yang menyebabkan kanser, secara umumnya kita boleh menggunakan sebab tersebut sebagai panduan kepada kita untuk mengelakkan kanser ataupun mengurangkan kanser. Jadi mungkin Dr. Yusof boleh kongsikan slide. Boleh share slide yang kedua dahulu. Kita tunjuk sikit slide yang kedua. Okey, slide yang kedua. Okey, kalau kita lihat di sini ialah secara umum di peringkat dunia, kalau di Malaysia tadi Dr. Imran sebut bahawa kanser adalah top 5. Kalau kita tengok perangkaan Jabatan Statistik tahun 2020, kanser adalah pembunuh kelima di Malaysia, tinggi. Tapi kalau di dunia sebenarnya lebih tinggi. Dia adalah pembunuh kedua, global killer di peringkat dunia. Dan kita lihat yang paling kerap tadi Dr. Syazrin Imran dah sebut, breast cancer, colorectal, lung cancer dan prostat. Dan juga Dr. Syazrin Imran dah sebut tadi tentang kanser baik dan tidak baik. Bukan bermakna kita baik dapat kanser, jangan salah faham. Maksud Dr. Syazrin Imran ialah ada kanser yang kurang agresif dan ataupun kanser yang ada rawatan yang khusus dan pesakit telah menunjukkan tindak balas yang baik terhadap rawatan yang diberikan jika datang pada tahap awal. Itu apa yang dimaksudkan dengan kanser baiklah. Sebenarnya kita kalau boleh kita tak naklah dapat apa-apa kanser. Yang kurang baik ataupun yang kurang agresif ni biasanya kita bagi rawatan pun dia agak sukar dihilangkan ataupun dia cepat kembali dan sebagainya. Itu maksud yang sebenar. Jadi mohon penonton jangan salah faham, ada kanser yang kita patut dapat. Tidak, bukan begitu. Okey, baik, kita balik kepada tadi. Dan kalau kita lihat lagi, kanser ni semakin tahun semakin bertambah. Kalau kita lihat pada tahun 2020, jumlahnya adalah lebih kurang 20,000. Peningkatan jumlah kes lebih kurang 20,000 dan dijangka pada tahun 2040 akan ada 30,000 kes baru yang akan didiagnose di seluruh dunia. Jadi
kita memang kena ambil tahu bagaimana cara untuk kita mengurangkan risiko supaya kita tidak tergolong dalam kumpulan yang didiagnose dengan kanser pada masa yang akan datang, insya-Allah. Jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okey, dan di seluruh dunia lebih kurang dalam satu orang dalam 5 orang ada kanser. Malah kalau kita lihat WHO punya data yang terbaru di Europe dan di Amerika Utara, USA, Kanada, 1 dalam 3 ada kanser. Di Malaysia kita lebih kurang setiap 10 orang, kalau lelaki, 10 orang lelaki, seorang akan ada kanser, dan kalau wanita, 9 wanita, seorang akan ada kanser. Kenapa lebih kerap? Kerana kanser payudara yang memang terlalu tinggi. Terlalu tinggi kes kanser payudara. Jadi tadi Dr. Syazrin sebut tentang apa faktor-faktor yang paling besar. Ada 3 faktor paling besar yang sangat mudah untuk kita lakukan. Yang pertama, tobacco. Penggunaan tobacco, merokok dan yang sewaktu dengannya. Jadi kalau kita boleh berhenti merokok, seperti Dr. Syazrin sebut tadi, kita dah mengurangkan satu faktor yang besar. Kalau kita tengok bulatan tadi itu, sangat besar tobacco itu sahaja. Jadi, berhenti merokok. Whoever yang smoking, stop smoking now. InsyaAllah anda mengurangkan risiko anda untuk itu. Dan anda juga mengurangkan risiko orang yang terrapat dengan anda, orang yang anda sayangi di sekitar anda daripada menjadi passive smoker. Mereka juga passive smoker pun boleh terdedah. Ya. Passive smoker dan ada juga kita panggil secondary smoker dan ada istilah yang kita panggil tertiary smoker. Maknanya asap rokok yang melekat kepada cadar, kepada katil, bantal, cushion sofa, cushion kereta yang anak-anak kita, bayi kita akan masuk ke dalam tu, mereka terdedah kepada tertiary, mereka adalah tertiary smoker. Ini juga boleh memberikan risiko untuk mendapat kanser. So dah malah ada kajian yang mengatakan bahawa hampir almost there is little difference between primary smoker dengan secondary smoker. Maknanya beza mendapat kanser itu macam tak ada beza antara primary dengan secondary. Jadi ini sangat berbahaya. Kita terusnya boleh ke slide yang ada kaitan dengan prevention. Jadi kita gerakkan lagi. Okey, itu kes Malaysia. Okey, semula tadi kes Malaysia nak tunjukkan apa yang berlaku di negara kita lah. Kalau kita tengok graf tersebut menunjukkan kemasukan pesakit di Institut Kanser Negara, pusat rawatan kanser yang terbesar di negara. Kalau kita lihat dengan mudah, tak payah tengok angka, tengok graf saja cukup, nampak tiap-tiap tahun naik. Maknanya kes kanser kita makin naik, semakin menjadi-jadi. Makin naik. Okey, makin naik. Dan kalau kita ambil statistik di mana-mana tempat, termasuk di tempat saya sekalipun, insya-Allah kita akan nampak bilangan itu makin bertambah, tidak semakin berkurang. Okey, next slide. Okey, seterusnya. Next slide. Next slide. Dia ada di belakang sikit. Okey, seterusnya. Okey, ini tentang pencegahan yang sedia ada untuk kanser yang memang telah dilaksanakan dalam program. Ya, contohnya HPV untuk kanser pangkal rahim. Sebab tu program imunisasi untuk human papillomavirus diwajibkan dan ada di sekolah sebab dia telah terbukti berkesan untuk mengurangkan bilangan kanser pangkal rahim. Sebab tu mungkin pada setahun 2 lagi kita mungkin akan dapat melihat pengurangan yang nyata. Sekarang pun kanser pangkal rahim tidak lagi berada dalam kanser top 5. Seterusnya. Okey. Balik pada soalan tadi, bagaimana nak mengurangkan kanser? Kita sudah sebutkan. Kalau kita tengok dalam slide ini pun dengan jelas di situ, ini adalah cadangan WHO ya, merujuk kepada apa punca yang disebutkan oleh Dr. Imran tadi. Yang pertama, not using tobacco, very simple. Saya dah sebut tadi. Yang kedua, eating healthy diet. Kenapa? Sebab punca yang kedua yang terbesar ialah kurangnya makan fiber dan sayur-sayuran. Kita ada masalah dengan anak-anak kita yang kurang makan sayur, yang tak makan sayur langsung pun ada. Jadi bagaimana kita nak mengatakan, sebab benda ni berada dalam faktor yang penting untuk kita mengurangkan risiko dapat kanser. Dahlah kita tak makan sayur, kita makan makanan-makanan yang kurang sihat, makanan-makanan yang diproses, diawet, sosis dan sebagainya. Itu
menyebabkan pemakanan kita kurang sihat. Yang ketiga, berhenti minum alkohol. Berhenti minum alkohol. Kalau kita tengok WHO punya source ni, dia kata drinking less alcohol. Dia nak juga minum alkohol. No. As Muslim, no alcohol. Alhamdulillah, Allah dah sebut dalam Quran diharamkan alkohol. Okey, ada sebabnya. Ini adalah antara sebabnya. Jadi siapa saja yang masih minum alkohol, stop drinking alcohol. In fact, it's not for just Muslim. Non-Muslim pun berhentilah minum alkohol. Tidak ada faedah langsung minum alkohol. Okey, dan ia menyumbang kepada kanser, terutamanya kanser-kanser yang kita panggil aerodigestive tract pemakanan dan pernafasan. Bidang yang berkaitan dengan bidang saya, kepala dan leher. Sangat penggabungan antara merokok dan alkohol. Susah kita nak jumpa orang yang minum alkohol tapi tidak merokok. Biasanya mereka sekali. Ini akan menggandakan lagi risiko. Package akan menggandakan lagi risiko untuk dapat kanser. Terutamanya kanser saluran pernafasan dan pemakanan. Yang kedua, yang seterusnya, kurangkan penahan terlalu kuat. Ini macam ni, kanser yang berkaitan dengan kulit, kanser kulit, squamous cell carcinoma di kulit, basal cell carcinoma. Ini kerap pada orang Eropah, Mak Saleh. Sebab tu kalau kita lihat tadi nisbah kanser dia tinggi. Sebab apa? Sebab kanser ni, kanser kulit ni bersepah memang banyak. Kita jarang jumpa sebab tu Allah Ta'ala jadikan kulit kita macam ni. Sebab kita duduk di kawasan yang panas. Jadi jangan terlalu susah hati kalau tak putih. Okey? Sebab kita panas, kita perlukan kita pegang kulit yang sawo matang gelap-gelap sikit ni supaya kita dapat bertahan dengan sinaran matahari, sebab dia faktor risiko untuk dapat kanser kulit. Dan saya tunjukkan satu graf lagi, satu infografik lagi di sebelah, bagaimana kita nak menjaga kesihatan. Jadi dia tidak ada jalan ringkas, kita ambil pendekatan yang holistik. Saya letakkan 5 bulatan di sini nak menunjukkan kita tak perlu risau nak kurangkan kanser dan sebagainya. Kita buat yang 5 ni, insya-Allah this is a healthy lifestyle. Ini adalah gaya hidup yang holistik yang insya-Allah boleh mengurangkan hampir semua penyakit, bukan kanser sahaja, penyakit-penyakit lain. Tadi Dr. Imran sebut tentang obesity di tempat kedua. Betul. Obesity, dan obesity ni adalah satu epidemik. Pandemik ni baru ada dan banyak. Epidemik ni memanjang ada. Dan kita tengok kiri, tengok kanan akan nampak orang overweight. Jadi itulah yang perlu kita lakukan untuk mengurangkan risiko kanser. Yang pertama, physical, exercise, gaya hidup sihat. Sama, WHO pun mencadangkan taking regular exercise. Lakukan exercise secara berkala. Tak kisahlah apa betul exercise, sesuaikan dengan diri anda, sesuaikan dengan umur anda, sesuaikan dengan fizikal anda, sesuaikan dengan jantina anda. Ada banyak sumber-sumber yang boleh membantu bagaimana kita nak membuat exercise ataupun melakukan physical activity secara berkala. Buat, jangan tak buat. Okey, yang seterusnya, diet saya dah sebut tadi. Diet yang seimbang. Ambil diet yang mencukupi. Bukan diet ni tak cukup makan, bukan. Diet bermakna ambil pemakanan yang sihat, seimbang dan mencukupi. Jangan berlebihan. Kemudian social emotional. Gaya hidup kita, perhubungan kita dengan rakan-rakan, perhubungan kita dengan ahli keluarga, perhubungan kita di tempat sekerja dan sebagainya juga membantu untuk gaya hidup yang sihat. Tidur juga harus mencukupi. Ini ramai orang terlepas pandang. Tidur penting untuk kehidupan dan kesihatan. Tidur mesti mencukupi dan pada masa yang betul. Tidur banyak sangat pun tidak juga. Okey, saya bukan suruh tidur memanjang, tidak. Tidur yang mencukupi pada masa yang betul. Okey, tidur awal malam, bangun awal pagi, solat subuh, solat sunat sebelum subuh dan sebagainya. Itu penting untuk kesihatan kita secara holistik. Dan yang terakhir sekali, psycho-spiritual. Hubungan kita dengan pencipta, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda lakukan 5 yang seperti saya sarankan ini, insya-Allah, dan tolak faktor-faktor risiko tadi, insya-Allah kita dapat melalui gaya hidup yang boleh mengurangkan risiko kita terdapat kanser. Malahan bukan itu saja, boleh mengurangkan kita untuk mendapat pelbagai penyakit
NCD yang lain, non-communicable disease. Kita kena ingat, kanser ini adalah pembunuh nombor 5. Kita jangan lupa penuh nombor 1, cardiovascular ischemic heart disease. Itu juga Lagi kita jaga memulakan dengan kita nombor 5 untuk, jangan lupa nombor 1, cardiovascular disease, cerebrovascular disease, heart attack, stroke. Kita jangan lupa. Semua ini boleh dikurangkan dengan melakukan gaya hidup sihat secara holistik mengikut apa yang saya cadangkan ini. Kena ada kesemua 5 komponen ini. InsyaAllah kita boleh mengurangkan kanser. Saya rasa itulah jawapan saya untuk soalan tersebutlah, Dr. Migdad. Baik, terima kasih banyak atas penerangan yang cukup panjang lebar saya rasa. Dan insyaAllah pendekatan holistik ya tuan-tuan dan puan-puan kita kena ambil bagi memastikan bukanlah kata dia foolproof 100%, tapi itu satu ikhtiar, satu usaha yang kita lakukan agar kita dapat menjalani satu kehidupan yang sihat dan bahagia insyaAllah. Dr. Yusri, saya nak tanya lah, kalau kata ada seorang tu dia baru didiagnose dapat ada kanser, dia kena buat apa sebenarnya? Ada setengah tu bila dia sembang dengan kawan-kawan, lebih pergi jumpa bomoh lah, ada yang pergi minum ayak-ayak daun lah. Jadi macam mana? Mungkin Dr. Yusri bagi secara ringkas macam mana? Okey, yang pertama sekali, kanser diagnosis ini adalah satu yang penting, yang serius. Jadi perawat pengamal perubatan harus memberi tumpuan sepenuhnya apabila nak menyampaikan makluman ini ataupun nak menyampaikan berita bahawa pesakit ini telah disahkan mengidap kanser. Jangan ambil mudah. Mungkin rawatan itu akan dirujuk ke tempat lain, ke hospital lain ataupun ke pusat rawatan kanser, tapi peranan doktor yang menyampaikan berita ini sangat penting. Okey, itu yang pertama. Jadi doktor tolong dapatkan ilmu ataupun praktikkan amalan yang terbaik dalam menyampaikan supaya pesakit faham. Bagi pesakit, apabila mendapat berita sudah pasti akan ada rasa stres yang sangat besar di situ. Akan ada rasa kecewa, frust, sedih dan sebagainya. Itu adalah normal. Jangan risau, jangan takut. Untuk waris pula jangan terkejut, jangan risau. Itu akan berlaku. Apa yang penting ialah apa tindakan yang kita boleh buat untuk mengatasi masalah itu. Jadi yang pertama, pastikan apabila diberi penerangan, fahami sepenuhnya kanser itu apa, dekat mana, bagaimana boleh berlaku dan sebagainya. Jangan segan untuk bertanya soalan. Fahami sepenuhnya apabila dimaklumkan berita bahawa anda disahkan mengidap kanser. Itu yang pertama. Yang kedua, teruskan berbincang dan mendapatkan sokongan daripada ahli keluarga, orang-orang yang rapat dengan kita, orang yang kita boleh percayai, orang yang kita sayangi. Dan bagi pihak waris ataupun rakan-rakan yang mengenali mereka yang telah baru diagnosis kanser, berikan sokongan. Anda hanya perlu memberi sokongan emosi, tidak perlu memberi cadangan pelbagai cara yang tak masuk akal untuk merawat. Anda bukan perawat kanser. Jadi Anda penasihat tidak perlukan itu. Tidak perlu. Anda hanya perlu berikan sokongan emosi supaya pesakit dapat bertenang, dapat berfikir secara rasional dan dapat melakukan keputusan yang terbaik untuk dirinya. Okey, itu yang ketiga, boleh dapatkan pandangan kedua jika was-was, tetapi pandangan kedua ini mestilah doktor yang layak juga. Kadang-kadang kita dapatkan pandangan kedua daripada berbagai orang, daripada berbagai pihak yang tidak ada kelayakan untuk memberikan pandangan berkenaan dengan kes tersebut. Malah ahli perubatan sendiri pun, jika kanser itu di luar bidang, kadang-kadang perlu berhati-hati. Mereka sendiri pun mungkin tidak sampai kepada tahap yang layak untuk memberi makluman secara profesional dan secara khusus untuk rawatan. Jadi contohnya, jika anda betul anda mendapat kanser lidah oleh doktor yang merawat kanser lidah, jika inginkan pandangan kedua, jumpalah doktor lain yang juga merawat kanser lidah ataupun yang pernah merawat kanser. Itulah yang sebaik-baiknya. Itulah mereka yang boleh memberi pandangan kedua yang profesional dan sesuai dan tepat untuk anda dengar dan pilih. Hampir setiap masa pandangan yang diberikan adalah sama.
Okey, hampir setiap masa kami dilatih dengan kaedah dengan cara yang sama, insya-Allah. Cuma perbezaannya kadang-kadang ada doktor yang boleh memberikan masa yang lebih banyak untuk menerangkan secara detail, akan memberi kefahaman yang lebih, itu sahaja. Tapi secara teknikalnya hampir sama. Tu, jadi jika hendak mendapatkan pandangan kedua, mesti mendapatkan pandangan daripada mereka yang layak juga. Okey, bukan sesuka hati pilih sesiapa saja. Kawan kita yang main bola dulu, kawan kita main snooker sekali, tak boleh, tak sesuai. Okey, seterusnya dapatkan sokongan. Sekarang ni ada banyak kumpulan sokongan kanser. Yang saya tahu ada satu kumpulan sokongan yang bernama Cancer Survivor Malaysia, CSM. Saya kenal pengasasnya. Mereka sangat aktif membantu, dan malah pesakit saya sini saya nasihatkan, jika tak pasti dengan apa yang saya cakapkan, tak pasti dengan apa yang akan berlaku, boleh kontak kumpulan CSM ini, sebab mereka adalah pesakit sebenar. Mereka telah MUI. Jika tak percaya dengan apa yang saya kata, bahawa ini adalah kesan sampingan, akan berlaku seteruk mana kesan sampingan itu, adakah anda boleh lalui? Kalau tak percaya dengan saya, boleh tanya sahabat-sahabat yang telah melaluinya. Okey, yang boleh dipercayai. InsyaAllah jika mereka boleh laluinya, anda juga boleh laluinya. Itu yang selalu saya beritahu. Jadi dapatkan kumpulan sokongan yang ada pengalaman. Okey. Kemudian of course kita kena berdoa dan bertawakal. Okey. Rawatan yang kita lalui adalah usaha fizikal, sebab penyakit ini adalah penyakit fizikal. Jadi usaha yang dilakukan adalah usaha fizikal berdasarkan ilmu yang sahih. Itu kena ingat. Tetapi kita jangan lupa di sana ada doa dan tawakal yang harus kita full submission kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan elakkan rawatan tradisional komplementari semata-mata. Ini sangat popular di kalangan masyarakat kita, terutamanya kalangan masyarakat Melayu. Apabila didiagnose, bila nak diagnose sakit, boleh datang ke hospital. Tapi bila dah didiagnose oleh hospital, bila nak rawat, pergi cari orang lain. Jadi itu tak tepat, itu tak betul. Tapi boleh sebagai komplementari, sebagai tambahan, tak ada masalah. Asalkan benda tu tidak munasabah lah. Ada juga perawat-perawat tradisional komplementari ini yang tidak munasabah. Boleh memberikan mudarat pula kepada pesakit. Jadi jangan. Tapi sekadar untuk berjumpa pengamal perubatan, contohnya seperti perubatan ruqyah, memberikan doa-doa untuk dihafal dan diulang untuk diamalkan, alhamdulillah itu sangat sesuai untuk diamalkan bersama-sama sepanjang tempoh proses rawatan moden. Okey, boleh dilakukan. Nama pun dia komplementari, jadi boleh disekalikan, asalkan pengamal perubatan komplementari juga ada yang diiktiraf dan ada yang tidak. Jadi jumpa yang diiktiraf. Okey, untuk dilakukan. Jangan buat dahulu alternatif, dah tak berjaya, dah teruk, baru pergi ke rawatan moden. Jangan sekali-kali buat macam tu. Sekali-kali buat macam tu. Okey, saya tidak pernah menghalang pesakit saya untuk mendapatkan rawatan. Nasihat saya, teruskan rawatan ini. Okey, boleh mencuba, jangan tinggalkan. Malah saya galakkanlah untuk berjumpa secara ruqyah, mendapatkan doa, mengamalkan doa. Itu sangat dituntut dalam Islam. Tak ada masalah yang tu. Kita semua berdoa setiap hari dalam semua apa saja situasi. Cuma jangan tinggalkan rawatan moden, sebab itu adalah rawatan yang telah terbukti. Okey. Dan akhir sekali itulah akhir sekali jangan berhenti berdoa dan solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan doa dan solat. Jadi lakukan sepanjang rawatan. Pesakit saya yang kebanyakannya sangat kuat, sabar, mereka tidak pernah berhenti berdoa. Mereka sentiasa berdoa. Mereka rajin solat. Bukan mereka sahaja rajin solat. Penjaga mereka, suami mereka, isteri mereka, ayah mereka, anak mereka rajin bersolat. Sebab tu pesakit diberi kekuatan dan insya-Allah mereka boleh melaluinya. Itulah secara umumnya apa yang boleh dilakukan oleh pesakit dan perawat dan juga waris apabila mendapat berita bahawa seseorang itu mendapat kanser. Wallahu a'lam. Baik, berdoalah kerana sesungguhnya doa itu adalah senjata orang yang mukmin. Terima kasih banyak Dr. Yusri atas penjelasan panjang lebar yang telah diberikan, dan saya harap sidang penonton sekalian dapat menggarap segala yang telah disampaikan oleh kedua-dua panelis kita pada malam ini.
Kita belum habis lagi ya. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada sidang penonton yang baru saja bersama dengan kami pada malam ini. Dan kita masih ada lagi perbincangan yang kita nak sembang bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada soalan ya, boleh tulis di ruangan komen dan insya-Allah kita akan cuba untuk menjawab pada malam ini selagi mana masa mengizinkan. Dr. Syazril, lama sangat diam tadi tu. Saya nak berikan Dr. Syazril pula. Baik, setelah pesakit itu didiagnose, perlunya dia untuk pergi mendapatkan rawatan dengan ataupun di tempat yang betul lah dengan orang yang berautoriti. Tetapi dalam suasana pandemik COVID-19 ini, terlampau banyak prosedur-prosedur ketat yang dijalankan kalau sekiranya seseorang itu nak pergi ke mana-mana klinik ataupun hospital. Jadi secara umumnya Dr. Syazril, boleh tak ceritakan sedikit tentang SOP ataupun prosedur untuk dapatkan rawatan pada masa sekarang dan apakah kepentingan dan keperluan untuk semua orang, pesakit dan juga waris untuk ikut SOP yang telah ditetapkan ni. Boleh Dr. Syazril? Baik Dr. Mihdat. Terima kasih juga pada Dr. Yusri ya. So pendedahan Dr. Yusri bagi itu sangat-sangat penting. Mesej yang perlu disampaikan. Banyak kita lihat, saya nak tambah sedikit lah, kanser ni satu ujian. Janganlah orang kata ujian ni mendekatkan kita dengan benda-benda yang syirik. Sepatutnya ujian ni mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. So kalau nak berubat tu pun, kalau nak pilih nak berubat secara komplementari tradisional tu pun, saya elok-eloknya pilih ustaz-ustaz tak apa, tapi jangan pilih bomoh yang baca ayat terbalik ke, pakai bedak sejuk yang tak apa-apa dan sebagainya, menjanjikan bulan dan bintang semua, yang tu kita kena cerdik sikit lah kalau tak pasti. Baik, dari segi pandemik COVID ni dia lebih mencabar sebab pesakit takut untuk datang ke hospital, takut kena COVID. Satu, takut keluar daripada rumah, takut kena COVID. Dua, accessibility tu menjadi satu masalah dan kadang-kadang masa menunggu di hospital itu bertambah. Kerana setiap kerja yang kita buat sekarang ni, proses tu bertambah. Bila proses bertambah, maksud dia contohnya bila kita nak tengok pesakit sekarang ni, dulu kita boleh tengok pesakit tanpa pakai mask, tanpa pakai face shield, tanpa pakai glove. Sekarang ni kita kena pakai seluruhnya dan setiap kali kita tengok pesakit yang lain, kita kena tukar glove dan sebagainya. Dari segi, tapi walau bagaimanapun, janganlah kalau kita shock kita ada kanser. Kalau kita dah ada kanser, jangan oleh sebab pandemik COVID ni kita hendak menangguhkan rawatan. Jangan sekali-kali buat tersebut. Sebab kanser ini sama bahaya dengan COVID kalau kita tidak merawat pada masa yang tepat. Kalau kita ikut SOP yang diadakan bukan untuk sengaja menyusahkan tu, tidak. SOP-nya fairly simple. Jadi ada setengah tempat tu mencadangkan untuk melakukan ujian COVID RTK antigen sebelum berjumpa dengan doktor. Saya rasa itu satu benda yang baik dan untuk buat COVID test ni bukan satu benda yang membahayakan nyawa ke, yang terlalu renyah ke, tidak, bukan terlalu susah. Jadi untuk keselamatan pesakit dan juga untuk keselamatan perawat dan juga rakan-rakan orang kata pesakit-pesakit yang lain. Jadi orang kata lebih kepada kita menjaga komuniti kita secara menyeluruh. Ada setengah tempat kalau hendak berjumpa doktor tidak perlu untuk buat COVID test. Tetapi yang ada orang kata kesepakatan, sekiranya pesakit hendak menjalani pembedahan kita perlu buat ujian COVID. Kerana jika pesakit itu mempunyai COVID dan kita teruskan dengan pembedahan, ada risiko kematian lebih tinggi jika pembedahan dilakukan atas pesakit yang mempunyai virus COVID. Banyak komplikasi paru-paru akan berlaku selepas pembedahan. Jadi itu standard operating procedure yang dibuat di mana-mana hospital di Malaysia dan di dunia. Nombor dua, prosedur contohnya seperti rawatan kemoterapi dan radioterapi. Bagi saya lebih orang kata pragmatik, di mana kalau kemoterapi itu berpanjangan 6 jam, 8 jam, kita perlu elok untuk buat COVID antigen test untuk keselamatan pesakit lain dan juga staf yang merawat. Kerana kontak tempoh rawatan itu
tinggi. Ada pula rawatan kemoterapi yang pendek, 2 minit, 3 minit suntikan. Kalau suntikan 2 minit, 3 minit, kalau kita lihat close contact, definisi close contact COVID itu 15 minit. Jadi kalau kita pakai PPE dan sebagainya tu, insyaAllah kalau saya tak ada strong feeling untuk buat COVID antigen test untuk kemoterapi yang pendek. Untuk radioterapi pula, sekiranya kita perlu membuat COVID test, kita hanya buat sekali sahaja dan disusuli dengan COVID test sekiranya pesakit mempunyai sebarang simptom. Kalau ada simptom kita tak buat antigen dah, kita terus buat PCR. Itu kita kena ikut setiap hospital mempunyai prosedur masing-masing. Tapi bottom line is message yang kita nak sampaikan kepada public is kepada orang ramai, jangan tangguh rawatan kanser untuk mengelak daripada COVID. Jadi jangan sekali-kali kerana kajian yang dibuat di United Kingdom di mana dia ada chain effect. Kalau kita lihat chain effect di United Kingdom, screening untuk kanser berkurangan. Selain daripada screening berkurangan, rawatan berkurangan. Bila rawatan berkurangan, kita jangka nanti kawalan kanser untuk 5 tahun, 10 tahun akan datang akan lebih mundur daripada rawatan yang ada sekarang. Jadi jangan kita orang kata kompromikan kanser oleh sebab COVID sahajalah. Jadi yang dari segi untuk pesakit pula, SOP yang biasa adalah pakai face mask, penjarakan 1 meter tu biar betul-betul 1 meter. Selain pada tu sentiasa membasuh tangan jika datang ke hospital. Jadi orang kata SOP yang standard, tidak ada SOP yang ekstra. Baik, terima kasih Dr. Syazrin. Dr. Syazrin, kalau kata cancer patient yang sedang menerima rawatan kemoterapi atau radioterapi, jadi kadang mereka ni perlu datang kerak ke hospital dan juga klinik. Perlu ke? Ada SOP mengatakan setiap kali nak datang kena buat calik swab untuk COVID. Tapi dia kata dia tak keluar rumah, tak ada pelawat yang datang jumpa dia. Jadi adakah masih perlu juga untuk buat? In terms of, bagi saya kita tengok prosedur tu selama mana prosedur yang kalau contohnya kalau di tempat saya kita tengok length of contact, sejauh berapa lama yang kontak kita dengan pesakit tersebut ataupun perawat jururawat dengan pesakit tersebut. Jika kontak tu lebih daripada 15 minit adalah perlu untuk kita ulang balik rawatan ujian calik COVID test. Dan selalunya COVID test biasanya secara standard tu valid untuk 3 hari saja. Dan rawatan kemoterapi berkala 3 minggu sekali, 3 minggu sekali. Saya rasa 3 minggu sekali, 3 minggu sekali tidak ada masalah. Dan kebanyakan pesakit kita tidak ada masalah untuk buat COVID antigen test setiap 3 kali. Dia tak banyak, dia rasa tidak menyusahkan. Untuk radioterapi di mana kita hanya perlukan sekali saja, di mana pada awal rawatan. Bukan tiap-tiap kali nak buat radioterapi kena buat COVID antigen, tidak perlu. Kerana rawatan radioterapi mengambil masa untuk mesin-mesin yang baik, dia mengambil masa hanya kurang daripada 5 minit. Jadi kontak tu kurang. Dia tak kira sebagai close contact pun 15 minit yang kita set. Jadi kita tak perlu, orang kata, memang kita perlu jaga pesakit daripada COVID, jaga kita daripada COVID. Pada masa yang sama kita perlu pragmatik. Contohnya kalau kemo yang pendek, saya tak rasa kita perlu buat COVID test. Kalau kita perlu buat COVID test, maka CT scan pun kita perlu buat COVID test, di mana kontak jururawat, juru X-ray dengan pesakit lebih kurang 10 minit dan sebagainya. So kita durasi masa tu penentu. Baik. Terima kasih Dr. Syazrin Imran atas penerangan yang cukup jelas, insya-Allah. Jadi saya rasa sidang penonton pun insya-Allah faham dengan apa yang cuba disampaikan. Baik. Kita ada terima soalan dekat kita punya Facebook ya. Soalan daripada Nadia Natasha. Doktor, betul ke soya, kicap dan tahu dan tempe tidak elok untuk pesakit breast cancer? Ini mungkin berkaitan dengan protein kot, sebab kicap, tahu dan tempe ni tinggi dalam protein. Mungkin siapa yang nak jawab? Dr. Syazrin kot. Cimran. Boleh. Ini satu mitos yang besar di mana soya, tempe dan sebagainya dikhawatiri menyebabkan kanser. Namun ada kajian yang dibuat di Universiti Malaya menunjukkan tidak ada bukti saintifik yang wanita mempunyai kanser payudara mempunyai risiko lebih tinggi jika mengambil soya. Kalau kita lihat, kalau tuan-tuan dan puan nak rujuk, boleh rujuk kepada
website IARC, Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO IARC. Dia meletakkan semua jenis bahan-bahan yang berpotensi untuk menyebabkan kanser karsinogenik di dalam 3 kategori. Kategori 1, kategori 2A, kategori 2B. Kalau kategori 1, dia mempunyai bukti yang sangat kukuh penyebab kanser. Dan soya tidak ada dalam tu. Yang ada dalam tu ikan masin. Yang ada dalam tu adalah processed meat. So kalau kita nak jaga makanan, yang kita nak kena elak processed meat, daging proses. Daging yang diproses dari kilang. Contohnya daging sausage, yong tofu, berbola ikan, berbola ketam dan sebagainya. Ikan masin memang salted fish memang dikategorikan as an independent risk factor for cancer. Kerana garam tu sendiri digunakan untuk perap. So benda-benda yang perap tu tak sihat. Yeah. Tapi dari segi nak perap tempe yang diperap ke soya ke, setakat ini tidak ada bukti saintifik. Malah telah dikaji dan terbukti selamat. Alhamdulillah. Mungkin satu lagi Dr. Syazrin. Rima Jurida tanya tentang ubat hormon tamoxifen. Ada yang takut untuk ambil ubat hormon tamoxifen kerana takut, alasannya kerana masih muda dan bila ambil tamoxifen haid akan terhenti. Jadi dia tanya boleh ke macam tu? Ubat tamoxifen ni ubat anti hormon. Setengah kanser payudara ni baja dia tu hormon wanita, hormon estrogen. Jadi hormon estrogen ni terlibat dalam proses mendatangkan haid. Jadi memang haid akan terganggu tapi tak semestinya berhenti. Jadi tak berapa tepat kalau kata haid tu akan berhenti. Setengah orang tak berhenti, setengah orang punya haid yang biasa. Dan hormon tamoxifen ni memang terbukti selamat. Kalau diambil untuk 10 tahun pun, risiko untuk mempunyai sebarang penyakit kronik ataupun penyakit yang berbahaya adalah kurang daripada 1%. Jadi 99% pesakit mengambil ubat tamoxifen untuk jangka masa 10 tahun sihat walafiat, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi boleh ambil tanpa was-was. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu bertanya kepada orang yang ahli bagi mendapatkan kepastian, dan alhamdulillah moga apa yang telah dikongsikan sebentar tadi memberikan penjelasan kepada kita untuk kita lebih faham tentang kanser dan juga rawatan. Dr. Yusri, untuk pesakit kanser head and neck terutamanya yang dekat hidung, jadi selalunya dia ada kesukaran sikit untuk lakukan swab COVID tu sebab akibat daripada ketumbuhan itu sendiri ataupun kesan daripada rawatan yang dia dah terima. Jadi macam mana pesakit kanser head and neck ni nak melakukan swab tu? Okey, soalan yang bagus sebab itulah satu-satunya kanser kita panggil nasopharyngeal carcinoma NPC yang memang secara langsung terlibat jika nak melakukan swab untuk COVID-19. Okey. Cuma alhamdulillah peratus yang mendapat kanser NPC tidaklah ramai. Dan kalau kita lihat tadi dia berada dalam kedudukan overall kanser dalam top 5, nombor 5 atau nombor 6 kalau saya tak saya untuk keseluruhan kanser pesakit di Malaysia. Jadi kalau tak silap tadi Israel hanya 4.5%. Jadi tak banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, keberangkalian untuk pesakit NPC pada masa yang sama mendapat COVID juga wallahualam tidak tinggilah sebab bilangan itu pun sedikit. Jadi tapi jika ada satu kes istimewa yang dia ada NPC dan pada masa yang sama perlu melakukan swab ataupun pesakit yang memang baru didiagnos oleh sebagai NPC. NPC ni maksudnya kanser belakang hidung. Kalau orang Malaysia ni saya sebut kanser Datuk Lee Chong Wei. Jadi semua orang tahulah apa kanser tu. Dekat hidung kita, dekat belakang. Dia di belakang, bukan dalam hidung. Dia di belakang lagi. Betul-betul tempat kita buat swab. Jadi saya ada video nak kongsikan. Dr. Yusof mungkin boleh mainkan video. Video yang pertama, video yang normal. Video yang normal. Cuba kita tengok. Kita tengok nasopharynx tu dekat mana. Orang kata buat calitan pada hidung, calitan lain. Okey. Bukan, satu lagi Dr. Yusof. Ini yang ada tumor. Okey, yang ni. Okey, boleh mainkan?
Okey, ini adalah ruang rongga dalam hidung. Okey. Rongga ni lain orang lain lah saiz dia. Ada yang besar, ada yang sempit dan sebagainya. Yang ni okey lah, kira okey-okey lah. Tak sempit sangat. Jadi untuk swab stick tu masuk ke dalam sangat mudah lah sebab dia kecil saja dan lembut. Jadi pesakit hanya akan rasa sedikit tidak selesa. Okey. So bila kita masuk ke dalam lagi, kita nak sampai ke belakang. Okey, ni bahagian belakang. Dah habis dah. Tadi kita boleh nampak bahagian belakang nasopharynx di mana di situlah swab itu akan dicalit. Okey. Pada bahagian nasopharynx. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini okey, ini masih rongga hidung. Kita nak ke belakang sekali. Okey. Ini yang belakang sekali. Yang kita nampak ni itulah tempat dia akan dicalit. Okey, itu yang normal. Jadi yang normal biasanya hanya tak selesa sedikit dan sekejap saja. Kita share yang tadi yang ada kanser tadi. Okey, kita tengok kalau ada kanser. Biasanya kanser NPC atau kanser belakang hidung jarang berlaku pada masa diagnosis tu. Ada yang besar menutupi kedua-dua lubang, tapi biasanya majoriti kita dapat ruang. So ini saya sedang melakukan biopsi, saya menggunakan alat untuk mengambil tisu pada ketumbuhan ini. Ini adalah ketumbuhan kanser belakang hidung. Dah tertukar pula tisu. Jadi walaupun jika ada kanser, kanser itu tetap memiliki tisu belakang hidung pada bahagian hadapan tersebut. Jadi jikanya calitan itu terkena di situ, jika ada sampel COVID juga akan positif. Cumanya ialah panjang swab stick itu sudah dilakukan supaya sampai ke bahagian belakang, dan jika ada ketumbuhan di situ mungkin dia tidak sepanjang itu untuk masuk. Jadi kalau doktor yang melakukan test itu nak masukkan sehingga ke belakang, biasanya dia akan masuk ke dalam sikit menyebabkan tercedera pada tumor. Mungkin boleh menyebabkan sedikit kesakitan ataupun pendarahan. Tapi saya rasa ini bukan satu masalah sebab pesakit mesti memberitahu bahawa saya ada kanser belakang hidung. Jadi doktor yang melakukan akan bersedia, akan membuat tindakan yang sepatutnya. Mungkin perlu membuat pemeriksaan secara endoskop jika perlu, ataupun akan bertanyakan soalan lebih tentang okey, biasanya di bahagian sebelah manakah yang diambil biopsi, dan doktor itu akan boleh melakukan swab pada sebelah yang satu lagi, ataupun dalam sekiranya tidak pasti, doktor yang melakukan ujian boleh saja merujuk kepada pakar bidang telinga hidung tekak untuk membuat penilaian selanjutnya. Jadi apa-apa pun jangan risau. Memang pesakit yang baru didiagnos pada masa sekarang pasti akan melakukan ujian swab sebab mereka akan dirujuk kepada hospital untuk melakukan radioterapi. Dan untuk makluman, kita bukan semua hospital ada radioterapi. Okey, radioterapi ini adalah satu rawatan yang khusus, yang canggih, yang hanya terdapat di beberapa buah hospital. Sebab tu apabila pesakit dirujuk daripada hospital yang lain ke kawasan yang lain. Kalau kita ambil contoh di utara ini, rawatan radioterapi hanya terdapat di Institut Perubatan Mengenai Termaju USM kampus Bertam, Pulau Pinang, dan juga di beberapa buah hospital swasta di Pulau Pinang. Tidak ada pusat radioterapi di Perlis dan di Kedah. Jadi pesakit memang akan merentas negeri, bukan setakat merentas daerah, akan merentas negeri. Dan kemungkinan besar perlu dilakukan swab test sebelum mereka hadir. Jadi pesakit hendaklah maklumkan kepada doktor bahawa pesakit tersebut ada kanser belakang hidung supaya doktor lebih berhati-hati. Okey, jadi tidak perlu risau. Hanya perlu maklumkan bahawa anda ada kanser belakang hidung. InsyaAllah doktor yang melakukannya faham dan tahu bagaimana langkah yang boleh diambil untuk melakukan swab dengan lebih berhati-hati tanpa memberi kecederaan ataupun ketidakselesaan yang melampau.
sedikit tidak comfortable tu ada, seperti mana pesakit yang tiada kanser. Jadi tak ada masalah. Yang penting komunikasi, maklumkan kepada doktor, dan doktor juga harus faham jika pesakit memberitahu bahawa mereka ada kanser belakang hidung, dan jangan terkejut jika mungkin ada sedikit pendarahan pada swab stick tersebut, sebab ada tumor. Itu saja yang perlu diketahuilah. Yang penting komunikasi. Sila maklumkan doktor anda. Itu saja. Mungkin saya ada satu soalan nak tanya Dr. Yusri. Kalau pesakit-pesakit yang Dr. Yusri suspek ada kanser hidung, apa precaution yang Dr. Yusri ambil untuk sebelum mengambil biopsi? Sebab kita lihat di dalam situasi COVID ini, antara doktor-doktor yang terdedah kepada risiko COVID adalah pakar-pakar ENT, selain daripada pakar-pakar sakit bius dan pakar-pakar bedah. So apa precaution yang biasanya perlu diambil oleh pakar perubatan yang biasa Dr. Yusri ambil? Saya nak cover Dr. Midat sekarang ni, mikrofon dia tak apa. Okay, tak apa. Apa yang penting sebagai healthcare professional, kita sudah ada SOP yang ditetapkan, bukan sahaja semasa COVID, malah pada masa-masa yang biasa yang lain. Setiap prosedur ada persediaan dan juga PPE yang bersesuaian untuk digunakan. Jadi dalam keadaan pandemik sekarang, saya menganggapkan kesemua pesakit yang datang berpotensi membawa COVID. Oleh itu, PPE yang digunakan mestilah bersesuaian dengan prosedur yang dilakukan, dan juga kita maklumkan kepada pesakit. Biasanya pesakit yang datang berjumpa saya adalah pesakit-pesakit yang dirujuk daripada kawasan, dan kita sudah ada prosedur seperti yang Dr. Imran sebut tadi. Setiap hospital, setiap pusat kesihatan ada prosedurnya. Pesakit hanya perlu mematuhi prosedur tersebut, dan bagi perawat kesihatan kita juga ada prosedur, ada SOP, dan saya memang sentiasa terdedah, pakar ENT terdedah dengan hidung, dengan mulut dan sebagainya. Jadi precaution penggunaan PPE mestilah dilakukan dengan cara yang betul supaya kita dapat mengurangkan risiko terdedah kepada pesakit sama ada kanser ataupun bukan kanser yang berkemungkinan ada jangkitan COVID-19 yang mungkin mereka dalam kategori yang asymptomatic. Itu yang saya lakukanlah untuk mengurangkan risiko. Dan memang macam saya sendiri sudah 3 kali melakukan caritan disebabkan ada risiko kontak. Cuma alhamdulillah disebabkan SOP yang kita lakukan, setakat ni alhamdulillah tidak pernah berlaku jangkitan yang positif lah. Tapi benda ni memang kita sentiasa, selagi pandemik ini berada, dan saya jangkakan pada masa yang panjang, pesakit ataupun perawat sentiasa terdedah. Pesakit walaupun mereka sudah pun negatif, apabila mereka datang ke hospital, akan terdedah kepada pesakit-pesakit yang lain, akan terdedah kepada waris-waris yang lain, akan terdedah kepada pengamal perubatan. Jadi semua pihak harus mematuhi SOP. Semua pihak masing-masing ada SOP dia. Pesakit ikut cara dia, ikut pesakit punya SOP, waris ikut waris punya SOP, pengamal perubatan pun ikut pengamal perubatan punya SOP. Dan kita minta semua pihak termasuk ahli politik juga patuh kepada SOP supaya menjadi contoh yang baik kepada semua orang. Betul. Allahuakbar. Satu poin yang tepat sekali Dr. Yusri dah. Jadi Dr. Midat ada nak sambung ke setakat ni? Boleh sambung ke soalan seterusnya. Ya. Dia kalau ikut yang kita ada soalan ni sekarang ni, Dr. Yusri adalah satu soalan saya ada masalah sikit ni. Masalah dengan tak apa. Komunikasi sikit ni. Masih mencuba lagi. Okey, tak apa, kita teruskan. Bagaimana yang saya nak tanya Dr. Imran pula. Pesakit yang sudah habis rawatan, cancer survivor, dah tamat kemoterapi, dah tamat radioterapi, kita pun tahu pesakit yang baru tamat rawatan 3 bulan, 6 bulan masih lagi lemah, masih lagi dalam proses pemulihan. Jadi kita akan mendapat vaksin tak lama lagi. Jadi mungkin ada pesakit kanser yang bertanya, bolehkah kami ni mendapat vaksin? Vaksin tu kan
dia merangsang imunisasi. Jadi takut vaksin itu mungkin ada kesan-kesan yang mungkin boleh membawa mudarat. Jadi mungkin boleh Dr. Imran terangkan Boleh. pesakit yang sudah tamat rawatan ini. Baik, jadi ini persoalan yang tunjang ni adalah berkenaan dengan vaksin. Jadi ini adalah satu soalan yang makin popular sekarang ni bila vaksin dah hampir-hampir sampai ke Malaysia, dan benda ni telah dikupas dengan baik oleh negara-negara yang telah menerima vaksin, contohnya di United Kingdom, contohnya di negara-negara maju seperti Turki. Turki sekarang ni telah mencecah lebih daripada 1 juta orang yang telah divaksin, dan prioriti diberi kepada pesakit-pesakit penyakit kronik termasuklah kanser. So kajian yang dilakukan di United Kingdom, kalau saya boleh share slide saya sekarang ni, di mana adakah soalan pertama tu, vaksin tu selamat tak untuk pesakit kanser? That's the biggest question. Jadi bila dia buat kajian, setakat ni yang kita tahu, kita nak kena tahu apa jenis vaksin yang akan diberi. Adakah vaksin itu adalah vaksin sintetik, iaitu daripada mRNA, ataupun daripada live attenuated vaksin, ataupun vaksin yang hidup yang telah dilemahkan. Jadi setakat ini yang diluluskan untuk pesakit kanser ataupun untuk rakyat secara am di United Kingdom oleh pihak berkuasa di United Kingdom adalah vaksin dari bentuk dihasilkan daripada mRNA. Jadi vaksin sintetik, bukan vaksin virus yang hidup yang dilemahkan. Jadi vaksin mRNA ini iaitu vaksin dari syarikat Pfizer, dari AstraZeneca atau dari Moderna. Tiga-tiga vaksin ini dikeluarkan berdasarkan teknologi mRNA. Ini adalah selamat untuk pesakit kanser ambil. Persoalan juga timbul, adakah sesuai untuk pesakit yang dah habis rawatan ataupun untuk pesakit yang tengah rawatan tu macam mana? Boleh ambil ke tak boleh ambil? Pasien tengah kemoterapi, doktor, boleh ambil ke tak boleh ambil? Pasien tengah buat radioterapi, boleh ambil ke tak boleh ambil? Sebenarnya tidak ada masalah. Jika kita tengok dari segi orang kata risikonya, keselamatan vaksin dan dari segi kesannya ke atas pesakit kanser sama sahaja macam pesakit yang tidak ada kanser mengikut kajian terhadap vaksin jenis mRNA, iaitu vaksin dari Pfizer, AstraZeneca dan Moderna. Jadi waktu menjalani rawatan kemoterapi pun boleh menerima vaksin. Waktu menjalani rawatan radioterapi pun boleh menerima vaksin, tapi kita kena periksalah. Ini vaksin, 3 vaksin daripada US, UK dan daripada Jerman dan Turki ini tidak ada masalah. Tapi kita kena berhati-hati kalau datang daripada tempat lain tu, saya tak berani nak komen. Kalau vaksin itu datang dari China misalnya, kalau vaksin itu datang jenis live attenuated vaccine, ada satu syarikat daripada China yang menggunakan teknologi live attenuated vaccine dan bukannya mRNA. Jadi kalau vaksin dari China, saya tak berani memberi sebarang jaminan lagi. Jadi kita ikut seperti saranan yang telah diluluskan oleh pihak berkuasa perubatan negara-negara maju. Setakat ni vaksin-vaksin mRNA tidak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Dr. Shazrin Imran. Dr. Yusri, risiko kalau kita pesakit yang pernah dijangkiti COVID ni, sama ada dia lepas jangkit daripada COVID, adakah dia berisiko untuk dapat kanser dan kanser, apa yang boleh dibuat untuk mengurangkan risiko tu? Okey, soalan yang penting dan susah dijawab. Okey. Kalau kita mengambil contoh beberapa jenis virus, memang mereka setengah-setengah virus memang telah dikenal pasti sebagai penyebab kanser ataupun perangsang kanser. Antaranya human papillomavirus yang saya dah sebut tadi untuk kanser pagar rahim. Untuk kanser belakang hidung pun ada Epstein-Barr virus, dan setengah-setengah kanser di tekak, di kerongkong seperti kanser oropharynx juga boleh disebabkan oleh kanser HPV. Hepatitis B untuk kanser. Jadi memang ada hepatitis C, okey. Memang ada kanser-kanser itu yang dirangsang oleh virus. Jadi untuk coronavirus 2 ini ataupun COVID-19 ini, kita tak pasti lagi apakah kesan jangka panjang, sebab kanser inilah satu proses yang panjang. Jadi pandemik baru berlaku tahun lepas dan tahun ini.
Jadi mungkin kita belum nampak lagi berapakah peratus pesakit yang sudah dijangkiti COVID-19 yang pulih daripada jangkitan akan berlaku kanser-kanser tertentu. Wallahualam, kita belum ada data khusus ataupun yang data yang cukup. Walau bagaimanapun, apa yang paling penting ialah kita kembali kepada saranan yang saya sebut tadi untuk mengurangkan faktor-faktor risiko yang memang telah pasti. Jadi kita lakukan apa saja dan kalau kita telah mendapat jangkitan, kita tidak boleh buat apa-apa untuk tidak mendapat jangkitan tersebut kerana benda telah berlaku. Tetapi kita boleh melakukan banyak benda untuk mengurangkan faktor-faktor risiko yang saya sebutkan tadi yang memang boleh dilakukan pada setiap masa sepanjang zaman sehingga ke akhir hayat. Jadi tidak perlu risau, teruskan lakukan usaha-usaha mengubah gaya hidup kita supaya menjadi gaya hidup sihat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak mendapat kanser pula selepas daripada jangkitan COVID. Jadi mungkin dalam masa setahun, 2 ataupun 4-5 tahun lagi kita mungkin akan ada data baru yang mengaitkan COVID-19 dengan kanser. Wallahu alam. Mungkin terlalu awal untuk sebab kalau kita lihat kanser human papillomavirus pada pangkal cervix pun akan mengambil masa apabila mereka terdedah COVID tersebut, kadang-kadang akan mengambil masa bertahun-tahun untuk berlakunya proses mutasi sel yang menghasilkan kanser tersebut. Jadi saya jangkakan perkara yang sama, dan kalau kita lihat sekarang ni secara saintifiknya COVID virus memberi kesan utama kepada saluran pernafasan. Okey, pada tekak, kepada trakea dan juga paru-paru. Jadi kita tak pasti apakah kesan jangka panjang yang akan dilakukan oleh virus ini kepada paru-paru dan mungkin boleh menyebabkan berlakunya kanser paru-paru. Wallahualam, mungkin kita akan dapat laporan-laporan kajian yang lebih tepat sedikit masa lagi ataupun dalam masa beberapa tahun lagi. Mungkin Dr. berada untuk tambah berkenaan dengan itulah saya. Boleh Dr. Yusri. Actually point Dr. Yusri itu sangat menarik sebab kanser ini adalah satu proses yang berterusan, berpanjangan, it's a chronic proses. Dan tapi yang menarik yang kalau saya boleh izinkan saya kongsi, saya akan share slide sekali lagi, adalah dalam susah ni kadang-kadang Allah Ta'ala hantar rahmat juga. Jadi orang kata Allah ni sebaik-baik perancang, Allahu khairul makirin. Ini ada 2 kes yang telah direport yang sangat menarik kita lihat, di mana ada kes pertama ni 61 tahun lelaki, dia mula-mula didiagnos sebagai mempunyai limfoma, iaitu kanser kelenjar. Dan selepas diagnos mempunyai limfoma, pesakit ini tengah menunggu rawatan. Sebelum memulakan rawatan, tiba-tiba pesakit ini kena COVID. Dia kena COVID, jadi rawatan kanser dia kena tangguh lah. Jadi dia duduk di hospital selama 11 hari. Beberapa bulan kemudian, kita lihat walaupun pesakit belum menerima sebarang rawatan, tiba-tiba limfoma tu mula mengecut. Apparently apa yang berlaku adalah COVID ini menghasilkan hyper immunity state, di mana sistem imun kita ni dirangsang terlalu kuat sehingga dia berupaya untuk membunuh sel-sel limfoma, Hodgkin's lymphoma. Jadi ini satu yang kita lihat sangat menarik, di mana setelah di-scan kembali, PET scan dibuat kembali, sel-sel kanser itu mengecut akibat COVID. Jadi COVID rupa-rupanya membunuh sel kanser. Ini case study yang pertama dilaporkan 2 Januari 2021 di British Journal of Hematology. Baru lagi ya. Baru lagi. Dan ada kes yang kedua yang dilaporkan sama juga dalam kes limfoma, natural killer T-cell lymphoma. Kita lihat ada kes di mana auto regression, maksudnya kanser itu mengecut dengan sendirinya selepas pesakit itu kena COVID. Jadi dalam susah tu ada rahmat Allah Ta'ala hantar. Jadi mungkin ni satu sains yang Allah nak tunjuk. Adakah kita boleh lawan kanser dengan menggunakan coronavirus. Ini satu benda yang orang kata thinking out of the box. So benda ni orang kata rahmat Allah tu kira sangat besar lah. Kan, macam Allah Ta'ala rahmati wasi'at kulli syai. Dan point Dr. Yusri betul juga, tapi itu from one side mungkin COVID ni pembuka rahmat untuk pesakit kanser. Tetapi mungkin juga COVID ini boleh penyebab
kanser-kanser, tambah-tambah kanser-kanser yang jenis sentiasa membengkak, inflammatory. So ada satu yang jurnal yang daripada BMC dipublish tahun 2020. Hipotesisnya adalah apabila COVID berlaku, hyperimmunity state ini boleh menghasilkan chronic inflammation, iaitu bengkak berterusan. Bengkak berterusan ni boleh menghasilkan kanser payudara jenis inflammatory. Jadi pesakit kanser payudara jenis inflammatory, breast cancer, jarang berlaku, tapi pesakit-pesakit ini boleh menyebabkan kanser tu datang kembali dengan lebih cepat, seperti yang Dr. Yusri kata tu. Jadi dia ada pro dan con, dan hanya masa boleh menentukan sama ada COVID ni adalah benda yang baik untuk kanser ataupun yang sebaliknya, ataupun kita boleh guna teknologi yang kefahaman COVID ini untuk melawan kanser. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Dr. Syazril dan juga Dr. Yusri. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin juga blessing in disguise. Blessing in disguise. Tapi kita masih di peringkat awal, kita belum tahu lagi. Dan insyaAllah di masa hadapan mungkin kita akan dapat jawapannya lah. Jadi kita ada banyak soalan di Facebook ni, mungkin kita boleh tengok satu-satu ya. Soalan daripada Mac-E. Assalamualaikum doktor, kenapa susah untuk tidur selepas menjalani rawatan kanser? Ini pun saya jumpa juga dengan pesakit-pesakit yang komplain benda yang sama lah, mengadu benda yang sama. Kenapa sebenarnya tu? Siapa boleh jawab lah? Saya mungkin boleh tambah, jika tuan duk Waalaikumsalam, jika tuan duk tengah buat rawatan kemoterapi, kita tahu sebab tuan tak boleh tidur tu akibat daripada ubat dexamethasone. Ubat dexamethasone ni kita beri, ubat steroid ini kita beri untuk mengelak daripada muntah ataupun untuk mengelak daripada alahan. Dan ubat ni tuan biasanya akan makan pada hari, akan dicucuk pada hari pertama dan diberi makan pada hari kedua dan hari ketiga. So dan half life ubat ni biasanya dalam 48 jam. Jadi mungkin dalam 3-4 hari pertama tuan buat kemoterapi itu payah nak tidur tu akibat ubat dexamethasone. Jadi ubat dexamethasone ni kalau dia ambil, mungkin kalau tuan orang kata nak kurangkan masalah tidur, apa yang tuan boleh buat, makan awal pagi. Jadi kesan ubat pada waktu malam tu berkurangan. Itu satu. Dan dexamethasone yang kalau tuan-tuan ada buat bacaan, dexamethasone yang banyak doktor-doktor kanser guna untuk rawatan kemoterapi ni sebenarnya adalah salah satu ubat untuk COVID, untuk mengurangkan risiko COVID yang teruk. Jadi di banyak pesakit di ICU yang pulih di ICU selepas COVID akibat ubat dexamethasone kerana dia mengurangkan radang paru-paru. Bisa nak tambah sikit lah. Jadi mungkin sebab dexamethasone kot tuan payah nak tidur. Ya. Izinkan saya tambah sikit lagi. Ya. Selain daripada kesan sampingan ubat-ubatan, kita harus ingat pesakit yang menjalani rawatan kanser sama ada kemoterapi ataupun mereka melalui satu stres yang panjang. Satu stres yang sangat mencabar. Jadi stres ini sendiri boleh memberi kesan kepada pattern tidur ataupun menyebabkan susah untuk tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, rawatan ini menyebabkan mereka mengalami keletihan. Okey. Kadang-kadang pesakit sangat letih sebab kebanyakannya kalau kemoterapi, daycare kemoterapi datang ke hospital, semuanya pada waktu siang. Radioterapi juga pada waktu siang. Jadi mereka keletihan. Kadang-kadang apabila rawatan pada waktu pagi, petang tu mereka tidur dengan panjang. Jadi selepas terbangun, mereka suka untuk lelap semula. Jadi ada banyak faktor lah. Jadi pelbagai faktor. Apa yang penting sentiasa berbincang, maklumkan kepada doktor apa masalah yang lalui supaya dapat sebab dia tiada satu faktor khusus. Berbeza penyakit, berbeza pesakit, berbeza rawatan, berbeza kesannya kepada tidur kita. Ya, betul. Jadi setiap orang tu ada kesan yang tersendiri. Betul nah? Ya, betul. Okey, baik. Nurainidin tanya bagaimana tahap stage kanser ditentukan? Jadi kita ada pelbagai jenis kanser. Boleh ke secara general bagaimana kita nak tentukan stage kanser ni? Kita nak pergi satu-satu tu banyak sangat. Secara generalnya mungkin Dr. Imran kah? Atau siapa? Isteri lah. Staging ni. Okey, yang pertama sekali, ini soalan yang kerap pesakit tanya dan waris tanya apabila kita kata
Setelah itu ini telah disahkan mengidap kanser, contohnya kanser lidah. Soalan yang pertama mereka tanya, stage berapa? Okey. Dia tak tanya apa rawatannya ataupun kenapa dapat kanser, dia tanya ada stage berapa dah doktor? Orang kita sangat minat dengan stage. Okey, sebab mungkin tengok banyak drama Tamil lah. Drama Tamil, drama 33/7. Okey. Okey, yang pertama stage ditentukan oleh jenis-jenis kanser yang berbeza, lain cara sistem. Itu yang pertama. Jadi kanser darah berbeza, kanser usus berbeza, kanser pakai hidung berbeza. Okey, sistemnya berbeza. Apakah indikator ataupun apakah ciri-ciri yang digunakan dalam sistem tersebut? Yang pertamanya adalah saiz. Besar mana kanser tersebut. Okey. Setiap kanser ada hukum tertentu berdasarkan saiz. Okey, itu yang pertama. Yang kedua berdasarkan lokasi. Berapa banyak lokasi yang terlibat. Kalau kanser lidah, adakah di lidah sahaja ataupun lidah sudah sampai ke pipi ataupun lidah ada juga di leher ataupun lidah ada, leher ada, paru-paru ada, hati ada. Jadi ditentukan oleh berapa banyak lokasi yang terlibat. Dan ada setengah-setengah kanser pula ditentukan oleh beberapa ciri-ciri atau indikator-indikator yang lain termasuk ujian darah. Jadi pesakit tidak perlu risau bagaimana doktor nak merumuskan bagaimana nak mendapatkan stage. Okey. Apa yang penting sekarang ini ialah yang pertama, stage ditentukan kerana setiap stage memberi kaedah rawatan yang berbeza ataupun jumlah rawatan yang berbeza. Ada stage-stage tertentu untuk kanser-kanser tertentu, rawatannya hanya memadai dengan pembedahan. Tidak perlu radioterapi, tidak perlu kemoterapi. Ada stage-stage tertentu, biasanya stage yang lebih besar, stage kita ada 4 je, 1, 2, 3, 4. Yang memerlukan kesemua rawatan. Pembedahan pun perlu, radioterapi pun perlu, kemoterapi pun perlu. Jadi kadang-kadang pesakit agak confused kerana kenapa pesakit tu dia tak buat kemo? Kenapa dia tak buat radio? Kenapa saya kena operate? Kenapa dia tak operate? Kadang-kadang kanser yang sama pun rawatannya berbeza kerana stage yang berbeza. Itu kena faham. Jadi bertanya macam saya sebut tadi, bertanya sehingga faham. Stage ini kenapa stage-nya begini dan apakah yang dilakukan untuk stage ini. Kemudian satu lagi saya akan sentiasa tahu kepada pesakit saya, stage 4 ni bukanlah penamat. Okey. Itu cerita drama. Okey. InsyaAllah walaupun stage 4 masih ada rawatan yang boleh lakukan. Dan ada sebahagian kanser dan sebahagian pesakit yang pulih walaupun stage 4. Okey. Of course, secara hukum saintifiknya, semakin kecil stage, semakin tinggi peratus yang sembuh. Okey. Semakin besar stage, semakin besar peratus. Itu kita tidak nafikan. Walau bagaimanapun, stage 4 bukanlah hukuman mati mandatori serta-merta, bukan. Okey. Memang kita takut dengan stage 4. Tapi masih ada rawatan yang boleh lakukan. Masih ada peluang yang akan sembuh. Jadi saya bagi tahu, dan memang kebanyakan pesakit kita kalau ikut data pun hampir 50% datang pada stage 3 dan stage 4. Tetapi masih ada ramai yang sembuh, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi jangan terlalu takut jika stage 2 stage 4. Ya betul kita perlu takut kerana kita tahu bahawa semakin besar stage semakin kurang peratusan yang sembuh. Walau bagaimanapun kita tidak tahu kita dalam kategori yang mana, adakah yang akan sembuh ataupun tidak sembuh dengan stage 4. Jadi kita lalu rawatan dulu. Itu yang paling penting. Masih ada rawatan, insya-Allah. Berbincang dengan doktor anda kerana pesakit lain, kanser lain, di tempat yang lain, ada stage yang lain, rawatan yang lain. Jangan confuse yang tu. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Dr. Yusri. Ini semua berbalik kepada apa yang Dr. Yusri cakap pada awalnya lah. Apa pun stage yang kita dapat, yang penting ikhtiar dengan cara yang betul dan juga doa dan tawakal. Itu yang paling penting. Baik, soalan seterusnya daripada Yohga Sundari Lechumanan. Dia tanya, Doktor, how to increase immunity for cancer patient? Ini satu soalan yang saya rasa agak baik sebab cancer patient kita banyak yang terima kemoterapi, radioterapi dan ini boleh melemahkan sistem imun badan.
Jadi macam mana? Mungkin Dr. Syazril dulu kah? Ada Syazril. apa-apa makanan ke, makjun ke apa ke? Baik. Dia soalan yang popular lah tentang immunity ni. Berkenaan immunity untuk cancer patient, penting untuk pesakit mengambil diet yang sewajarnya. Jangan berpantang lebih daripada yang perlu. Jangan berpantang ikut pantang yang selain daripada disyorkan oleh pakar-pakar perubatan. Selalu sangat kita lihat pesakit berpantang di mana dia akan mengelakkan untuk mengambil protein. Dia akan kurangkan protein, dia akan ayam tak boleh makan, ikan tak boleh makan, telur tak boleh makan, nanti jadi nanah dan sebagainya. Benda-benda ni protein membantu untuk meningkatkan imuniti badan. Pada masa yang sama, selain daripada jadi kita tak boleh nak dengar daripada penasihat-penasihat dari luar. Kalau puan tak pasti, boleh tanya dekat tak boleh tanya doktor, boleh tanya dekat jururawat yang merawat puan di daycare, ataupun terapi radiografer yang merawat puan di radioterapi, ataupun mana-mana doktor boleh membantu puan. Kalau puan tak pasti pun boleh berkenaan diet, puan boleh Google. Sumber yang mudah, senang untuk baca adalah Cancer Research UK. Puan type diet, dia akan terangkan semua dengan cara yang mudah difahami. Jadi selalu kita lihat pesakit mempunyai protein albumin yang rendah, masalah dengan darah putih kerana ada masalah dengan terlalu berpantang. Satu. Dan setengah orang memang mempunyai sistem imun yang rendah, iaitu memang kita tak boleh elak, terutama pesakit yang mempunyai kencing manis, diabetes. Jadi kawalan gula sewaktu rawatan kemoterapi itu adalah penting, perlu optimal. Selain daripada itu, apa yang boleh membantu meningkatkan imuniti adalah benda simple seperti riadah, exercise. Bila kita riadah, exercise, dia menghasilkan hormon-hormon yang baik, endorphins dan enkephalins. Pesakit-pesakit saya yang boleh buat exercise waktu menjalani rawatan kemoterapi, rata-rata mereka lebih sihat. Jadi mereka jarang mempunyai masalah dengan imuniti badan yang rendah. Dan kita lihat juga kalau kita tengok berat exercise dengan berat makanan, kalau kita jaga exercise kita, dia boleh mengurangkan risiko kanser 20 hingga 30%. Kalau kita jaga makanan, dia hanya boleh mengurangkan risiko untuk kena kanser paling banyak 10% sahaja. So berat dia lebih kepada exercise. So sewaktu menjalani rawatan, puan buat exercise seperti biasa. Ya mungkin saya nak sentuh sedikit dengan tema COVID ni. Kajian dibuat sama ada timbul persoalan, adakah pesakit kanser mempunyai risiko lebih tinggi untuk kena COVID. Jadi dan adakah apa kesan COVID ke atas pesakit kanser? Dua soalan. Jadi kita lihat, kalau saya share dalam slide sekarang ni, Dr. Shiba Irsyad dari King's College of London bersama dengan dua rakannya melihat pesakit-pesakit yang mempunyai kanser ketelan, solid tumor seperti kanser payudara, paru-paru, usus dan sebagainya, jadi bukan kanser darah. Kesan mereka adalah sama seperti pesakit lain yang sihat. Jadi kalau kita kena COVID, pesakit kanser kena COVID, imuniti tuan-tuan dan puan-puan adalah sama macam imuniti orang yang tidak ada pesakit kronik. Jadi imuniti dia sama sekiranya puan mempunyai solid tumor, kanser yang bukan kanser darah. Yang ada masalah adalah pesakit yang mempunyai kanser darah seperti limfoma dan leukemia, di mana dia membahagikan kepada 3 golongan. Di mana golongan pertama mempunyai masalah dengan COVID, di mana dia tidak ada imuniti langsung dan dia bermasalah untuk mendapat komplikasi daripada COVID. Ada juga yang mempunyai imuniti yang sama seperti orang sihat, dan ada yang mempunyai imuniti tapi tidak boleh membanteras virus. Dan kajian dilakukan, banyak kajian dilakukan, dan salah satu kajian besar fasa 3 is called the SOAP trial dilakukan. Dan kalau kita lihat jika dibandingkan kanser dengan penyakit-penyakit kronik yang lain, sebenarnya kalau mempunyai penyakit jantung, penyakit diabetes, penyakit paru-paru, penyakit buah pinggang, asma, demensia ataupun stroke, risiko untuk kena COVID lebih tinggi daripada orang yang mempunyai pesakit kanser. Walaupun pesakit kanser ni dikhawatir mempunyai sistem imun yang rendah, tapi imun rendah dalam konteks COVID ini, anda lebih selamat daripada pesakit yang mempunyai sakit jantung.
anda sebagai pesakit kanser lebih selamat daripada pesakit yang punya kencing manis ataupun asma ataupun stroke ataupun buah pinggang. Dan kita lihat kajian dilakukan, orang yang punya kanser, kajian yang atas 20,000 pesakit di UK, orang yang punya kanser, risiko dia untuk mempunyai kematian akibat COVID hanya 13% lebih tinggi. Peratusan ini sebenarnya lebih rendah jika kita bandingkan dengan orang yang mempunyai misalnya diabetes, misalnya orang kata obesity, peningkatan risiko sebanyak 33%. Kalau kita ada penyakit buah pinggang, 28%. Kalau kita ada penyakit liver disease, jadi cirrhosis dan sebagainya, 51%. Dan komplikasi COVID banyak berkaitan dengan usia. Kalau usia 80, pesakit mempunyai 1100% lebih tinggi untuk mati daripada COVID jika dibandingkan dengan orang yang berusia 50 ke bawah. Jadi banyak kaitan kajian telah dibuat untuk pesakit kanser berkenaan dengan COVID. Dan hanya pesakit setakat ini, pesakit leukemia, pesakit kanser darah mempunyai risiko kematian COVID lebih tinggi akibat immune system yang rendah. Ini telah dipublishkan di Lancet Oncology, iaitu maksud dia jurnal yang baik, dan satu lagi jurnal yang terkenal di Lancet menunjukkan tidak ada bukti menunjukkan pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi meningkatkan risiko kematian akibat COVID. Jadi perempuan boleh jalani rawatan kemoterapi seperti biasa, rawatan radioterapi seperti biasa, anda tidak mempunyai risiko lebih tinggi untuk ada komplikasi daripada COVID jika dibandingkan dengan orang yang sihat. Jadi rasa dalam konteks COVID ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertenang dan teruskan rawatan. Jangan kita jadikan COVID ni sebagai excuse untuk tidak menyambung rawatan. Baik, terima kasih Dr. Syazril Imran. Dan Dr. Yusri ada nak tambah ke? Saya nak tambah sikit bab pantang tadi. Saya memang pantang bab pantang. Sebab pesakit terlampau mendengar pandangan penasihat-penasihat yang tak bertauliah, sampai pesakit sendiri terjejas kesihatan. Pantang terlalu banyak, jangan. Nasihat saya untuk semua pesakit kanser dan juga waris-waris mereka, minta nasihat tentang pantang daripada doktor yang merawat anda. Okey? Kalau Dr. Syazril merawat, minta pandangan dia nak makan apa, tak boleh makan apa. Sebab kanser-kanser tentu sahaja yang ada pantang-pantang tertentu yang khusus. Tak banyak, sedikit saya, tak banyak. Sedikit. Dan kalau ada pun makanan yang dipantang, makanan yang tak boleh dimakan tu sangat sedikit berbanding dengan yang boleh dimakan. Tapi yang selalu dilakukan di masyarakat kita sebaliknya. Tak makan tu lebih banyak. Saya pesan kepada pesakit, anda mungkin boleh mendapat mudarat kesihatan terjejas lebih disebabkan oleh tidak makan berbanding dengan kanser yang telah selesai rawatan. Jadi dapatkan nasihat daripada doktor anda. Pesan saya kepada pesakit saya, dengar cakap saya sahaja. Nak makan apa, nak pantang apa, saya sahaja. Itu pesanan saya. Okay, baik, terima kasih banyak-banyak Dr. Yusri dan juga Dr. Syazril Imran. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dikasihi lagi dimuliakan, kita dah sampai di penghujung. Saya faham ada banyak soalan yang ingin diajukan kepada panelis kita, tapi saya minta maaf sangat-sangat kerana kita kesuntukan masa. Kalau kita nak sembang, kita nak bincang tentang kanser sahaja, tak mungkin 1 minggu boleh habis. Sebab macam-macam sangat soalan, macam-macam benda yang kita boleh tanya. Sebab itu doktor-doktor pun masa bertahun nak belajar tentang kanser, tuan-tuan. Jadi dengar cakap doktor, insya-Allah sama-sama kita berusaha, berikhtiar mencari rawatan yang terbaik untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau tidak kesembuhan pun, dapatkan kesenangan dan juga kemudahan dalam kehidupan kita. Baik, sebelum kita menutup sembang santai kita pada malam ini, mungkin Syazril Imran dan Dr. Yusri 1 ke 2 minit rumusan bagi apa yang kita kongsikan pada malam ini. Mungkin Dr. Syazril dulu, boleh? Boleh, insyaAllah. Baik, bersempena dengan Hari Kanser Sedunia dalam tema COVID ni, diharap tuan-tuan dan puan-puan
orang kata sentiasa berhubung dengan doktor tuan-tuan yang merawat tuan-tuan dan puan-puan. Jangan elak untuk membuat rawatan kerana takutkan COVID. Ada pesakit yang elak datang untuk buat rawatan kerana nak tunggu COVID reda dulu. Jangan, kerana kanser ni lagi lama kita tunggu, tahap dia makin meningkat. Semua lah time bomb. Jadi kalau boleh dua-dua kita kena jaga. COVID pun kita kena jaga, kanser pun kita kena rawat. Sebab benda ni kita lihat banyak terjadi baru-baru ni. Ada yang sanggup nak menahan sakit daripada nak tunggu habis PKP baru nak main. Kata PKP ke tak PKP ke, dari segi SOP kerajaan dah kata kalau perlu pergi hospital. Jangan kata sebab PKP saya tak boleh nak main lah doktor, jangan begitu. Jadi dan banyakkan riadah, banyakkan exercise, orang kata pemakanan yang sihat. Penyakit ni, ujian ni datang daripada Allah Ta'ala. Senjata kita sebagai Muslim yang paling besar sebenarnya bukan rawatan sebenarnya. Yang paling besar tu adalah munajat dan doa. Ada yang kita lihat selalu pesakit mempunyai orang kata sumber kewangan yang unlimited. Buat ubat-ubat yang paling mahal sekali, 30,000 sebulan, 40,000 sebulan, tapi kalau tidak ada izin Allah Ta'ala, tak baik juga. Ada pula pesakit yang orang kata rawatan kita bagi biasa-biasa dalam kekangan kewangan, dalam kekangan kemampuan pesakit, tetapi sembuh dan sihat walafiat sampai berpuluh-puluh tahun. Jadi kita orang kata ujian ni biar kita takarub, biar kita lebih dekat kepada pencipta kita, kepada Allah Ta'ala. Dan jangan sekali-kali dekati benda-benda yang syirik, kerana orang yang syirik tu jelas rugi dunia dan akhirat. Jadi sekian, jazakallah khair, wabillahi taufiq wal hidayah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Shazim Imran. Dr. Yusri, sila. Ya, pesanan saya ialah apa yang penting sentiasa berkomunikasi dengan pihak hospital dan doktor anda. Sentiasa berkomunikasi. Sekiranya ada keraguan ataupun ada masalah, sama ada tidak boleh retas negeri daerah, perlukan surat poli dan sebagainya, pastikan sentiasa berhubung. Jangan segan-segan untuk menelpon dan berhubung dengan pasukan yang merawat anda. Kemudian, dan jangan malu jika ada masalah tertentu untuk nyatakan kepada doktor ataupun jururawat yang membantu dalam perawatan. InsyaAllah kami akan cuba bantu, dan mana-mana doktor di mana-mana hospital pun akan cuba bantu. Jangan segan berkomunikasi, dan ada pelbagai kaedah berkomunikasi. Malah dalam tempoh COVID lockdown ada juga pesakit yang mungkin terlalu berisiko untuk hadir, kita buat video call. Kita tanya dan sebagainya. Jadi insya-Allah teknologi sekarang ni kita manfaatkan sepenuhnya. Dan saya juga ingin peringatkan sebagaimana Dr. Imran sebut tadi, Allah sebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, wa idza maritu fahu yashfin. Jikalau aku sakit, akulah yang menyembuhkan. Jadi apa saja rawatan usaha yang kita lakukan, sentiasalah berdoa dan mengharap sepenuhnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW sebut, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan dia menurunkan ubatnya juga. Jadi kita lah yakin, of course kita yakin, dan pada masa sama kita redha dengan qada dan qadar yang Allah telah tetapkan. Akhir kata, saya Dr. Yusri akan berusaha sedaya upaya saya untuk merawat pesakit-pesakit kanser yang datang menjumpa dengan saya, sebab saya, I am Dr. Yusri. I will do the best that I can to help treat cancer patient dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan puan-puan sedang penonton yang dikasihi lagi dimuliakan, itulah sedikit sebanyak perkongsian yang dapat kita sampaikan dengan panelis kita pada hari ini. Dan alhamdulillah saya merasakan bahawa sembang santai kita pada hari ini taklah ringan-ringan. Sangat bermanfaat, sangat informatif. Semoga apa yang disampaikan, dikongsikan oleh panelis kita ini menjadi satu titik tolak kepada kita untuk berusaha, berikhtiar, mencari kesihatan fizikal tubuh badan yang baik. Dan sekiranya kita diuji dengan sakit kanser, jangan rasa sedih, jangan rasa terlampau malu untuk mencari rawatan daripada orang-orang yang sepatutnya dan selayaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hampir sejam 45 minit kita bersiaran.
Dan saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita daripada sedari awal sehinggalah ke akhirnya. Terima kasih atas soalan-soalan yang ditujukan kepada panelis kita, dan insya-Allah kita dengan usaha-sama dengan Imam insya-Allah akan cuba untuk mengadakan program seperti ini lagi di masa hadapan insya-Allah. Ya boleh Presiden Imam Dr. Yusri insya-Allah nah. Akan ada wacana Imam siri kedua yang berkaitan dengan COVID, vaksin dan perspektif Islam. InsyaAllah akan datang. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan anda. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan badan, fizikal dan juga mental yang baik di dalam era pandemik COVID-19 ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.